Buletin di 23 April bersama saya Tarush Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan Guru Interim Bahasa Inggeris tahun 2019 menyampaikan kad dan surat penghargaan kepada Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin atas tawaran pelantikan tetap. Kad penghargaan itu kemudian dikongsi oleh Datuk Dr. Razzie menerusi hantaran di Facebook rasmi beliau. Menurut Datuk Dr. Razzie, guru-guru terbabit telah menerima tawaran pelantikan sebagai guru tetap PPP Grade DG 41. Pelantikan itu akan menampung kekurangan guru di Sekolah Kendalian Kementerian Pendidikan KPM. Datuk Dr. Razzie Jidin turut berterima kasih kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP kerana sentiasa memberi kerjasama kepada KPM dalam urusan pelantikan guru. Melalui surat penghargaan itu, guru-guru terbabit turut menyatakan rasa syukur terhadap peluang yang diberikan oleh KPM dan SPP. Membantu tidak semestinya dengan wang ringgit, tetapi kudrat dan buah fikiran yang bernas boleh menjadi sumbangan besar yang tidak ternilai harganya. Berinspirasi daripada itu, bekas pelajar Sekolah Kebangsaan Telaga Mas Pokok Sungai Kedah berkampung selama 3 minggu bagi memperindah persekitaran baharu surau sekolah berkenaan. Bakti itu ditabur bekas pelajar iaitu Nurul Aini Abdul Razak, Nurhani Sofia Muhammad Nur dan Izzatul Aisyah Azizan yang kini sedang melanjutkan pelajaran di peringkat diploma. Tanpa mengeluarkan modal, mereka menggunakan sepenuhnya sumber yang ada di sekolah. Dengan kreativiti tersendiri, mereka menghias surau menggunakan kad manila yang dicetak dengan pelbagai bahan berkaitan agama. Ia dilakukan pada setiap hari persekolahan sejak awal Ramadan lalu. Kami suka rela lah, kami kata boleh sebab kami pun tengah kelas online. So macam tak mengganggu apalah. Kalau macam time buat kerja tu, kalau time kelas tu kami macam stop side, fokus kelas and then sambung balik lah. Kalau dah habis kelas tu sambung buat kerja. Ataupun macam gilang-gilang lah kalau macam ada kawan yang ada kelas. So yang tak ada kelas buat kerja, yang ada kelas fokus kelas macam tu lah. Sebab yalah kita kan dah sekolah sini 6 tahun kan. So bila kita main tolong tu, program ni pun besar sebab surat imarah kan. So macam kalau menang macam bangga ada hasil kita macam tu. Tugas lain seperti mengecat telah dilakukan lebih awal oleh guru sekolah. Ia bersempena penakrafan surau imarah 5 bintang peringkat daerah yang akan bermula Julai depan. Sebelum ni kita dapat anugerah Surau Harapan. Jadi itulah sebagai tiket kita untuk masuk ke peringkat yang seterusnya. Jadi macam tahun lepas 2021 tidak ada pertandingan. Jadi tahun ni baru start balik, maka kita pihak sekolah berharaplah dengan penuh harapan supaya kita dapat menyediakan instrumen yang ditetapkan oleh pihak kementerian dan dapat masuk ke peringkat seterusnya. Menurut guru penyelaras surau Abdul Razak Ahmad, surau berkenaan dimanfaatkan secara maksimum oleh murid-murid sekolah. Pada setiap Khamis sepanjang Ramadan, 15 minit pertama digunakan untuk sesi tazkirah dan 15 minit kedua bagi bacaan Yasin. Waktu rehat turut dimanfaatkan murid untuk melakukan tadarus Al-Quran dan belajar bersembahyang serta bercerita mengenai kisah-kisah Nabi. Jadi sekarang ni saya nampak, mereka minta nak masuk dalam surau. Apa sih aktiviti yang berkaitan dengan agama minta nak masuk. Mungkin mereka tengok suasana yang sejuk macam ni kan. Lepas tu tempat yang lapang. Jadi saya rasa itu satu tanggungjawab kami lah sebagai guru agama untuk menyediakan persekitaran yang kondusif untuk murid ni. Dan kami tahu kebanyakan murid-murid ni mereka kurang dari segi kemahiran dan sebagainya. Jadi inilah yang kami dapat buat. Mudah-mudahan mereka akan dapat sesuatu untuk hidup mereka. Sekolah Kebangsaan Telaga Mas terletak di kawasan luar bandar dan mempunyai seramai 265 murid termasuk prasekolah. Persepsi masyarakat terhadap seni budaya lazimnya hanya pada seni persembahan, tarian atau permainan tradisi. Namun ia merangkumi skop yang lebih luas termasuk bahasa, adat resam dan pergaulan dalam masyarakat. Segmen Kerjaya minggu ini menceritakan pengalaman dan cabaran Kerjaya sebagai guru tari. Muhammad Nasir Yahaya mula meminati bidang tarian selepas melihat rakannya mewakili negara sehingga ke peringkat antarabangsa. Hasilnya, sehingga kini Nasir sendiri sudah 22 tahun berkecimpung dalam bidang tarian. Selain menjadi koreografer tarian di bawah Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor Padat, Nasir turut menjadi jurulatih tarian di sekolah, universiti serta badan kesenian. Menurut Nasir, kerjaya sebagai guru tarian mempunyai tanggungjawab tersendiri termasuk perlu sentiasa menambah ilmu dalam bidang tarian.
Kalau dari skop saya, kita kena belajar banyak tarian. Bukan tarian di negeri Selangor sini saja, kita kena tahu semua tarian di negeri yang berada di Malaysia ni. Setiap kerjaya pasti ada cabarannya, termasuklah guru tari. Latihan yang lama antara perkara yang perlu diambil kira sekiranya ingin melibatkan diri dalam dunia tari. Kalau ikut tengok kita berada di atas pentas, memang senang nampak kita tukar baju, menari dan enjoy apa semua. Tapi untuk prosesnya tu sebenarnya susah, dia lama. Melibatkan 2-3 hari, 2-3, kadang-kadang minggu tarian tu baru settle. Itu cabaran-cabarannya macam dari segi latihan, hafal. Kadang-kadang macam kalau kita ada masalah di tempat lain pun, di studio, di tempat kerja, kita kena happy ingat tarian. Macam saya pula, saya kena cari setiap item, setiap bulan ada tema-temanya. Okay, kalau macam setiap function, okay, macam dia nak Kesultanan Melayu, okay, kita kena research. Okay, macam menari depan tuanku, adab sopannya, itu cabaran untuk saya pula. Macam tarian tu memang kalau pertandingan pula, lain pula itemnya. Untuk bergelar anak seni, persepsi negatif orang ramai dan apa juga kritikan mereka perlu diterima dengan hati yang terbuka. Untuk lebih lengkap, pelatih dalam bidang tarian perlu mempunyai kumpulan produksi sendiri atau setidak-tidaknya mempunyai kumpulan penari dan pembuat peralatan. Ini kerana merekalah yang bertanggungjawab dalam menghasilkan prop mengikut tarian yang dipersembahkan. Ini tidak termasuk pakaian penari dan aksesori. Dari situ, pelatih bukan sahaja dapat mengasah bakat tarian tetapi juga kemahiran dalam membuat prop. Muhammad Nasir turut menekankan persediaan fizikal dan mental sangat penting sebelum membuat keputusan untuk menceburi bidang tarian. Hampir 2 bulan tidak merekodkan kluster pendidikan, Sabah kembali mencatatkan kluster baru iaitu kluster Jalan Segama Lahad Datu melibatkan seorang pelajar lelaki di sebuah sekolah menengah di Lahad Datu. Jurucakap rasmi COVID-19 Negeri Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, kluster institusi pendidikan melibatkan pelajar tingkatan 4 itu disahkan positif COVID-19 pada 18 April lalu. Beliau dalam satu kenyataannya memaklumkan, berikutan kluster baru itu, jumlah kes positif COVID-19 bertambah kepada 149 kes, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 370,366 kes dengan 1 kematian. Selain itu, jumlah daerah yang mencatatkan pertambahan kes baru juga meningkat kepada 17 daerah hari ini berbanding 8 daerah semalam. Seramai 141 orang daripada 149 pesakit baru hari ini adalah dalam kategori 1 dan kategori 2, 4 orang dalam kategori 3, 2 orang dalam kategori 4 dan seorang pesakit dalam kategori 5, manakala satu lagi kes melibatkan kematian disandarkan. Bertemu kembali. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah PSA mengambil inisiatif menginfakkan inovasi hasil baik pulih pelajar kepada golongan memerlukan. Menurut pengarah PSA Dr. Muhammad Zahari Ismail, setakat ini pelajar PSA telah menyumbang 7 buah peralatan sokongan kesihatan kepada tabung wakaf khas kesihatan Tabung Medik Infak Seremban. Sebahagian daripada sumbangan itu merupakan hasil usaha pelajar membaik pulih kerusi roda dengan pelbagai nilai inovasi dan fungsi tambahan agar dapat membantu pengguna. Melalui inisiatif itu, pihak Politeknik juga merancang untuk meningkatkan kerjasama dengan Badan Kebajikan melalui sumbangan dalam bidang kejuruteraan elektronik perubatan. Ia sebahagian daripada inisiatif keusahawanan sosial PSA. Ketika ini, PSA mempunyai kebakaran dalam bidang teknikal, khususnya bagi membantu membaik pulih peralatan yang rosak, membina laluan bagi OKU dan sebagainya. Universiti Putra Malaysia UPM akan berusaha mengekalkan reputasi sebagai universiti paling lestari melalui pelbagai projek dan aktiviti berkaitan alam sekitar dan pertanian. Naib Chancellor UPM, Profesor Dr. Muhammad Ruslan Sulaiman berkata, usaha itu selari dengan tema Majlis Sambutan Hari Bumi Peringkat UPM iaitu Invest in Our Planet. Menurut Profesor Datuk Dr. Muhammad Ruslan, pelaburan yang mampan dalam penggunaan sumber akan memastikan keseimbangan dan kesejahteraan persekitaran semasa.
Agenda kelestarian kampus juga turut dipacu ke arah konsep ekonomi kitaran yang menumpukan kepada mengoptimumkan guna pakai sumber melalui program berterusan seperti pengumpulan air hujan, pembuatan baja kompos, penjanaan tenaga yang boleh diperbarui dan lain-lain. Keuntungan yang diperolehi bukan sahaja dalam nilai kewangan tetapi juga kesejahteraan yang dicapai melalui kualiti hidup yang meningkat. Tambah Profesor Datuk Dr. Muhammad Roslan, UPM, turut bekerjasama dengan pemain industri dalam mendukung usaha mencapai karbon sifar. Pada majlis yang sama, Profesor Datuk Dr. Muhammad Roslan turut berinteraksi secara dalam talian bersama seluruh warga UPM yang melaksanakan aktiviti kelestarian alam sempena Hari Bumi. Majlis diakhiri dengan acara simbolik menanam pokok di pekarangan bangunan Perpustakaan Sultan Abdul Samad, UPM. Kesibukan bekerja dan menjalani ibadah puasa tidak menghalang warga Universiti Teknologi Mara UiTM bergotong royong memasak dan mengagihkan bubur lambuk. Sebanyak 5 periuk bubur lambuk dimasak di pekarangan bangunan Chancellery yang diketuai Dr. Shazali Muhammad Sharif, chef dari Hotel UiTM. Ia dilakukan pada program Rewang Ramadan 2022. Menerusi perkongsian di aplikasi TikTok rasmi UiTM, program turut disertai Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Hajah Roziah Muhammad Janor bersama-sama ahli majlis eksekutif UiTM. Program berjalan lancar dengan kerjasama warga kerja UiTM termasuk sumbangan keuangan, tenaga dan masa. Secara tidak langsung, ia dapat mengeratkan silaturahim selain menyemarakkan lagi Ramadan. Sebanyak 1,500 bungkus bubur lambuk diagihkan kepada para pelajar dan staf. Saban kali musim perayaan tiba, pemilik kucing akan meninggalkan haiwan peliharaan mereka di pusat jagaan kerana ingin pulang ke kampung halaman. Sambutan menggalakkan menyebabkan kapasiti di pusat-pusat jagaan kucing sentiasa melebihi had hingga ada yang perlu membuat tempahan awal bagi mendapatkan tempat. Hotel kucing adalah penyelesaian buat kebanyakan pemilik haiwan peliharaan itu. Risau akan keselesaan dan keselamatan kucing kesayangan mereka, ada segelintir pemilik sanggup membayar dengan harga tinggi iaitu antara RM35 hingga RM150 semalam bagi seekor kucing. Ada juga pemilik yang turut mendapatkan khidmat grooming yang disediakan di fasiliti ini bagi memastikan kucing peliharaan mereka sentiasa bersih dan terjaga. Selalunya kalau saya nak balik kampung, saya akan hantar kucing lah. Sebab kat rumah kan tak ada orang, jadi bahaya untuk tinggal kucing seorang-seorang kat rumah. Namun disebabkan fasiliti yang terhad dan bilangan kucing yang banyak, ada juga yang gagal mendapat tempat. Kita dah menerima tempahan sejak dari bulan Januari lagi sebenarnya. Tapi sebabkan situasi semasa yang tak menentu, kami hanya terima tempahan bilik bermula pada 1 Ramadan hari itu. Dalam 2-3 hari je semua bilik sudah penuh. Pemilik haiwan yang kurang bernasib baik untuk mendapatkan tempahan terpaksa mencari alternatif lain, antaranya menumpang di rumah jiran atau saudara. Yang paling penting, pastikan kucing anda mampu berada dalam keadaan sihat dan selamat. Setelah 2 tahun tidak mengambil tempahan menjelang Hari Raya tidak lama lagi, seorang pembuat pelita buluh tidak menantangan menerima tempahan daripada orang ramai. Turut dipanggil dengan nama panjut, rupa bentuk tradisional dan warna asli buluh masih lagi menjadi pilihan ramai sebagai dekorasi menyambut bulan Syawal. Menurut pembuat panjut Ahmad Firdaus Yusof, 41 tahun, dia menggunakan buluh kuning atau buluh betung kerana kulitnya yang lebih tebal. Kerja-kerja membuat panjut dilakukan seorang diri bermula daripada mencari dan membersihkan buluh, memotong dan menebuk lubang pada ruas serta meletakkan sumbu. Pukul 8 pergi cek buluh dulu. Pergi cek buluh dalam pukul 9.30 saya balik. Sampai sini saya potong, buang daun-daun apa semua. Lepas barulah saya tunggu apa semua. Sampai petang nanti. Itulah rutin harian. Dia yang rumitnya nak pergi ambil buluh tau, itu yang rumit tu. Nak bawa daripada dalam hutan nak keluar tu susah. Jalan kaki jauh sikit. Bekalan buluh kebiasaannya diperolehi dari sekitar Pasir Salak. Selepas ditebang dan dibersihkan, buluh akan dibawa ke bengkel rakannya di seberang Perak. Ahmad Firdaus menghasilkan 2 jenis panjut buluh iaitu 6 sumbu dan 9 sumbu. Dalam sehari sebanyak 20 panjut tradisional dapat dihasilkan. Kebiasaannya panjutnya tidak disertakan sebarang dekorasi atau tambahan warna. Ini kerana kaedah itu lebih digemari pelanggannya. Panjut buluh mampu bertahan sehingga 3 tahun jika dijaga dengan kaedah yang betul.
Lazimnya Firdaus menjual panjut buluh 6 sumbu dengan harga RM20, manakala 9 sumbu pula berharga RM30. Gara-gara tersalah maklumat, seluruh bangunan US Capitol di Amerika Syarikat terpaksa dikosongkan untuk sementara. Puncanya kerana pasukan polis menyangka bangunan itu berdepan ancaman dari udara lalu mengarahkan semua penghuninya keluar. Insiden mengakibatkan seluruh bangunan US Capitol lengang. Insiden berlaku Rabu lalu pada kira-kira jam 6.30 petang waktu tempatan. Semua kaki tangan Kongres dari US Capitol dan bangunan perundangannya diarahkan keluar. Hanya selepas itu baru mereka sedar bahawa pesawat yang dikatakan membawa ancaman itu sebenarnya membawa anggota pelakon berpakaian tentera. Mereka ketika itu dikatakan sedang melakukan raptai untuk suatu pertandingan di National Park yang terletak berhampiran US Capitol. Wednesday evening, the U.S. Capitol Police sent a pretty broad alert telling everyone in the U.S. Capitol complex that they had to evacuate the Capitol and all legislative buildings, citing an aircraft threat. An incoming aircraft, they said, was a probable threat to the Capitol. Sekurang-kurangnya 3 pihak dipersalahkan ekoran insiden itu. Mereka ialah pihak tentera, pentadbiran angkasa persekutuan dan polis Capitol. Jualan lelong barangan peribadi pengacara rancangan televisyen Alex Trebek mendapat sambutan amat menggalakkan. Sebelum ini, rumah Trebek di Los Angeles turut diletakkan dalam senarai untuk dijual. Puluhan peminat Trebek berbaris di hadapan rumahnya sebaik proses lelongan itu bermula Khamis lalu. Antara barangan yang dijual termasuk permainan monopoli, sejumlah lukisan dan ukiran, perabot dan koleksi eksotik. Turut mencuri perhatian pelbagai koleksi majalah lama dan sebiji bola keranjang yang ditandatangani oleh pemain Lakers Kareem Abdul-Jabbar. Jualan dikendalikan oleh CHC Estate Sales dan hanya membabitkan bayaran tunai. Awal tahun ini, rumah Trebek yang mempunyai 5 bilik tidur, 11 bilik mandi dan berukuran 9,993 kaki persegi diumumkan untuk dijual pada harga hampir $7 juta Amerika. Trebek meninggal dunia pada tahun 2020 ketika beliau berusia 80 tahun dipercayai akibat sakit kanser. Pengeluar barang mainan Mattel mengeluarkan patung Barbie mirip Ratu Elizabeth II. Ia dibuat sempena ulang tahun kelahiran baginda yang ke-96 Khamis lalu. Pada masa sama, ia juga bagi meraihkan sambutan Jubili Platinum pada 2 Jun ini atau tahun ke-70 baginda di atas takhta. Patung ini dipakaikan baju berwarna putih selempang biru dan tiara seperti yang digunakan oleh Ratu Elizabeth semasa majlis perkahwinannya. Untuk majlis pagi hari keputeraan baginda, sambutan diadakan secara persendirian di kediaman baginda di Sandringham, Timur England. Kamera infrared akan mengesan haba pada yang dipancarkan oleh sesuatu objek. Objek yang panas akan kelihatan lebih terang di bawah spektrum infrared kerana ia memancarkan lebih banyak haba. Sebagai contohnya, dalam skrin ini kelihatan bahagian dahi dan juga leher berwarna putih, dan di dalam skil yang dipamerkan di sini, putih bermakna lagi panas. Bermaksud itu mengandungi lebih banyak haba di bahagian tersebut berbanding bahagian tepinya. Seperti dalam gambar ini ada gambar karpet berwarna biru. Warna biru menunjukkan ia lebih sejuk berbanding dengan bahagian leher dan juga bahagian dahi tadi. Sukan bola sepak Liga Super. Pertembungan di antara dua pasukan pertengahan Liga, Terengganu nyata lebih unggul menang 2-0 berdepan Selangor. Terengganu jersey hitam putih melayan kunjungan Selangor. Berpunca satu asakan dari bahagian tengah, Faisal Halim tengah mengawal bola untuk disusuli satu sepakan deras terus ke dalam gawang Selangor.
Insiden membabitkan Syafiq Ismail menyebabkan pengadil memberikan Terengganu sepakan penalti. Kedudukan berubah lagi apabila Kipre Cece mudah menyempurnakan sepakan penalti. Terengganu 2, Selangor 0. Bola sepak Liga Juara-Juara Asia, wakil Iran Fulat naik ke kedudukan teratas kumpulan C apabila menundukkan wakil Qatar Al-Gharafa 1-0. Hasil satu hantaran tepat Luciano Shimba menyepak rendah untuk gol pertama perlawanan. Al-Gharafa semakin kecewa apabila peluang terbaiknya untuk menyamakan kedudukan gagal. Saingan semakin sengit pada waktu kecederaan. Pemain Fulat Muhammad Kalbari dikasari di dalam kotak penalti. Keadaan menjadi semakin tegang apabila pemain Al-Gharafa Al-Mahdi Ali dilayangkan kad merah kerana menanduk muka pemain Fulat. Tidak cukup dengan itu, insiden seorang lagi pemain Al-Gharafa, Gabriel, menarik baju pengadil menyebabkan dia turut dilayangkan kad merah. Al-Gharafa 0, Fulat 1. Dalam satu lagi perlawanan kumpulan C, wakil Emirah Arab Bersatu Shabab Al-Ahli menentang wakil Turkmenistan Ahal. Baru 13 minit permainan berlangsung, Shabab sudah di depan menerusi gol oleh Federico Catabayar. Minit akhir babak pertama juga menerusi gerakan hampir sama, gawang Ahal polos lagi. Kali ini juga menerusi gol oleh Federico Catabayar. Saingan mula sengit apabila Shanaza Tirkishov dikasari di dalam kotak penalti Shabab, dan meskipun Aslan Mira Amanov berjaya menyempurnakan sepakan, ia gagal menyekat penguasaan Shabab. Menang 2-1, Shabab terpaksa berpuas hati di tangga kedua kumpulan C. Ahal kekal di kedudukan tercorot. Demi mencari rezeki, Ibrahim Banggora yang berasal dari China melakukan pelbagai perkara termasuk akrobat jalanan sepanjang beliau menetap di Perancis. Visual itu mengakhiri buletin Didik malam ini. Assalamualaikum dan salam hormat.